Cumanya pegang pada ketua. Bila ketua tu kita pegang, dan di samping itu dakwah betul-betul, faham betul-betul, jaga betul-betul tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mereka yang di bawah dia, follower dia, pengikut dia akan baik. Tapi kalau ketua kita tak jaga dengan baik, kok nanti pengikut pun tak baik, tuan-tuan. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan, apatah lagi kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah dapat kita sama-sama berada di surau yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini bukan hanya menunaikan solat secara berjamaah, dan di samping itu kita duduk seketika dalam majlis ilmu waktu di antara maghrib dan isyak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kita semua, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita sambung kembali menggunakan kitab Sirah As-Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin yang dikaram oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani rahimakumullahu ta'ala. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan fasa yang menerangkan ataupun menhuraikan penerima-penerima zakat. Siapakah yang lebih layak di sisi syarak bagi penerima zakat? Kalau di sisi kita, mungkin kita bagi orang yang paling dekat dengan kita. 2 untuk kau, 1 untuk aku. Gitulah. Mungkin kita bagi orang yang lebih bias dengan kita. Orang yang dekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, layak tak layak, itu nombor ke-10. Jadi, di sisi syarak ada ketetapan itu. Maknanya, kalau merujuk kepada ayat yang kita bincangkan sebelum daripada ini, surah Taubat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa banis sabil. Ini ayat yang menjadi satu garis panduan untuk kita nak bagi duit zakat. Siapakah yang lebih layak, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu untuk orang-orang fakir. Pertama. Untuk orang-orang miskin. Kedua. Untuk para amir, yang mana amir yang ditugaskan untuk mengutik zakat. Bukan nama dia amir, kita terus bagi zakat kat dia. Itu tak boleh. Nama dia amir. Ni amir yang ditugaskan oleh pusat zakat. Tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerja dia kutik zakat. Lagi para mu'allaf yang hatinya dijinakkan. Dia masuk Islam. Dia mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam kena support dia. Kena bantu dia. Kena boleh bagi duit zakat kat dia. Supaya apa? Supaya dia tak susah. Tak meminta-minta. Tapi kena tengok betul-betul lah. Dia ni ada kad ke tidak. Kan tahun bila dia masuk Islam. Kan semua ada rekod, di Jawi ke, di Jais ke, kan semua tu dipantau dan diletakkan prioriti mu'allaf. Kalau di negeri Selangor, tuan-tuan,
muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pejabat agama Islam daerah Kajam yang dulu, sekarang di Bandar Baru Buangi, dulu di Kajam, sekarang dah jadi tempat untuk pendidikan dakwah kepada mu'allaf ini, berbagai-bagai program, bahkan NGO. Kan, makna kata memantau dan melihat bukan hanya berkenaan dengan kefahaman, keilmuan, berkait juga kebajikan, tuan-tuan. Walaupun di sana ada yang orang kata apa, dia nak mencari kesempatan dan sebagainya, walau bagaimanapun kan kita kan ada perkara-perkara ataupun dana-dana kan daripada lembaga zakat dan sebagainya untuk menjaga mu'allaf ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuma pengalaman saya mengajar mu'allaf ni manja sikit. Kan? Kita ambil, hantar bawa kelas, datang tu tuan-tuan tip bagi duit. Tuan-tuan tak ada orang bagi duit kan? Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istimewanya orang mu'allaf datang kelas bagi. Tuan-tuan, bahkan ada barang makanan dan sebagainya. Inilah orang kata nak support dia supaya dia kekal dalam agama yang betul ini, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Lagi orang-orang yang baru menganut agama Islam kan, yang dijinakkan hati mereka hamba abdi yang dilmukatab, iaitu kan orang yang dimerdekakan dengan membayar tebusan, dan lagi orang yang berhutan, orang-orang di dalam sabilullah dan para musafir, orang berhutang bersama. Kan 2 hari lepas orang WhatsApp kat saya, Ustaz, boleh tak kita nak mohon pada seseorang nak minta duit zakat, kan nak mohon pada seseorang nak minta duit zakat untuk nak bayar hutang. Saya kata boleh, tapi malu tak malu je lah. Kan maknanya kan, kalau kita rasa dia tu boleh bantu kita, kita minta lah dengan dia. Kan? Tapi kalau kita rasa dia tu bukan bantu, sebaliknya dia pula kata begitu gini dan sebagainya, tak perlu minta. Tapi dari sudut yang kita bicarakan tadi, yang berhutang boleh mendapat duit zakat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Selangor ni tuan-tuan, kan bayar duit api ada. Kadang-kadang tak terkira banyak duit rumah tu tuan-tuan. Rumah sewa lagi, bayar duit sewa. Kan kita kata 500, dia nak sewa 800 pula. Makna tuan-tuan, belanja bulanan, barang keperluan dapur, macam-macam lah, sampai food truck, niaga dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok dalam lembaga zakat Selangor, Mawik dan sebagainya, kan ada dia orang bergerak untuk nak bantu perkara ini. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi yang lebih layak? Yang disebut oleh musannaf rahimakumullahu taala, di antaranya lagi golongan yang kedua. Golongan yang kedua iaitu orang-orang miskin. Apa erti miskin ni? Kan apa erti miskin? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, definisi miskin iaitu orang yang tidak seimbang harta pendapatannya dengan harta yang dibelanjakannya. Tu makna miskin. Ya kan? Gaji 650 ataupun 700 lah. Paling-paling common berapa gaji sekarang ni? Tuan-tuan? 1,500 lah kan? Tapi pembelanjaan tu tak lebih daripada 1,500. Bayar sewa rumah 850. Awak duduk kat mana? Flat je. Flat dulu sewa 200,500. Tu tahun bila? Zaman Tok Kaduk tu. Mana tuan-tuan? Tempat tuan-tuan ni berapa agak-agak? Ni, Bendahari JMB berapa? Itu paling murah lah tu. 600 tuan-tuan. Kalau cukup komplit, kan makna kata renovate sikit dan sebagainya, mau kau ada 850. Ada? Tuan-tuan, tolak 850 tuan, gaji 1,500. Kereta. Kereta bukan nak pakai kata Viva kot. Anak 8 Pak Imam. Bukan nak naik Viva, kurang-kurang Izora. Kan, kurang-kurang makna kata lah besar lah sikit, betul tak? Maknanya beli kereta tu sebab ada anak. Nak bawa balik kampung, cirit dalam kereta susah lagi, sempit dan sebagainya. Tentu yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bayar kereta. Sebulan berapa? 600,500. Lebih dah tu. Mana tuan-tuan? Anak sekolah lagi, BEM sekolah,
Kan, taskar lagi. Buat tu dan sebagainya. Tuan-tuan, suami bekerja dengan isteri buat bekerja. Kadang-kadang gabung dua, tuan-tuan, dapat 3,000, 4,000 kadang tak cukup, tuan-tuan. Yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di bandar ni, dia ada miskin. Istilah miskin. Miskin bandar. Kalau tak ada komitmen, cukup. Betul tak? Kalau tak ada komitmen, tak ada masalah. Kalau yang ada komitmen, tuan-tuan, tu tak masuk buku 55 kedah Pak Mak Tempel lagi. Makna ambil dulu, bayar kemudian. Makna tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dah nak buat macam mana? Anak nak sekolah. Pagi nak sarapan. Kurang-kurang bihum, Bang Mustafa. Jadilah maknanya kan. Kira-kira dia lalu anak kita makan tu bihum. Bihum Cina tu dan sebagainya. Lalu kira okey lah. Tapi kira kedai buku 55 tu. Tuan-tuan sekalian, saya cerita ni, cerita benda yang orang mengadu kat saya. Ustaz, boleh tak pinjam saya 300.5, dia kata. Pasal apa? Nak cerita pun malu dia tu. Tak, pinjam kedai Aceh tu dah, ambil barang je bayar tu, saya pun naik segam dah tengok, tuan-tuan. Sebab kita dah rapat dengan dia kan. Kita pun tak apa. Pergi kedai Aceh betul ke? Tunjuk bil, bayar, tuan-tuan. Nak beritahu tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang dia susah tapi dia tak nak keluarga dia susah. Kerja dah. Memang kerja dah, tuan-tuan. Kilam lagi. Kutik aluminium lagi. Tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kena pula tuan-tuan umur dah 58. Gauk. Cimani. Saya tak cerita bohong ni, tuan-tuan. Benda berlaku. Tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, jangan, ni malas betul lah kerja. Kerja rajin sikit. Rajin macam mana? Kecil manis. Sikit lagi nak kena paru-paru, tuan-tuan. Macam mana? Tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maknanya, kalau dia miskin bandar, dan dia pembelanjaan dia lebih berbanding dengan pendapatan, layak tak dapat zakat? Layak, tuan-tuan. Yang dah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga dikatakan miskin. Ia mempunyai harta tetapi tidak memadai. Atau tidak mempunyai kerja pendapatannya memada untuk memenuhi keperluan. Gaji tak tetap. Kejap ada. Kejap banyak. Kejap tak banyak. Makna kata dia punya saving ataupun pendapatan bulan 6 tu tak tetap. Tuan-tuan muslimi muslimat yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini definisi miskin. Memenuhi keperluan seperti orang yang berkehendak kepada 10 dirham sedangkan dia hanya mempunyai 8 dirham saja. Maknanya 1,000 tapi dia ada 700 sahaja, tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya tidak memadai untuk memenuhi keperluannya dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala perkakar rumah yang sepatutnya ia tetap dinamakan fakir dan miskin walaupun sibuk dengan menhafaz Al-Quran atau sibuk dengan menuntut ilmu fiqh atau ilmu tafsir atau ilmu hadis atau ilmu kejuruteraan, sekalipun jika ia mempunyai untuk berusaha, kerana semua itu sebahagian fardu kifayah. Tuan-tuan sekalian, perlu tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun dia sibuk dengan hafal Quran, belajar, mengaji, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka yang tu wajib belajar ilmu fardu ain, wajib. Kan, wajib belajar ilmu fardu ain. Ilmu kejuruteraan tidak dikategorikan wajib. Fardu kifayah maknanya kalau orang lain dah ada dah, tak jadi tanggungjawab untuk kita. Melainkan orang tu tak ada. Melainkan dalam satu tempat tu tak ada. Kepakaran ni, ilmu fardu kifayah ni, mesti ada di kalangan dalam ramai-ramai orang. Adalah orang yang boleh kita utarakan ataupun kita bersoal jawab, bertanya, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepakaran yang disebut tadi, contoh kejuruteraan, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi tak salah kita belajar. Tuan-tuan, tak salah kita jadi wiring, kan, kita pakar dalam bidang elektrika, kita pakar dalam bidang welding, kita pakar dalam bidang pembangunan, bina rumah, construction, kan, renovate, apa sahaja.
Tak salah. Tapi dia kata tak menjadi satu kewajipan. Yang menjadi kewajipannya, dia kena memahami agama. Ilmu fardu ain tu dia kena tahu. Ilmu yang berkait dengan syarak dia kena tahu, tuan-tuan. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum hakam berkenaan dengan agama dia kena tahu. Sebab tu di siang hari dia bekerja, di malam hari wajib dia datang ke surau, ke masjid. Wajib mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimi wal musliman. Menuntut ilmu itu wajib pada orang lelaki dan orang muslimat, orang perempuan. Wajib belajar, wajib mengaji, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi itu tak wajib. Sebab itu dia kata, maksud dia nak beritahu, orang yang sibuk dengan mengaji ni dia kena support. Sebab tu dia ada zakat, tuan-tuan. Kan contoh orang datang mengajar, ada duit zakat. Ustaz bukan semua kaya. Betul tak? Makna kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman lah ni pun orang sibuk nak jadi ustaz. Dulu awak nak jadi apa kat sekolah? Cikgu tanya. Polis, kata dia. Awak nak jadi apa kat sekolah? Bomber. Contoh, tuan-tuan. Tak ada orang nak jadi ustaz. Nak sebut ustaz, malu. Sebab apa? Koman sepana. Tak boleh nak pergi jauh, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni, orang tak ustaz pun orang panggil ustaz. Tengok bendahari macam tuan bendahari tu imam, orang panggil ustaz. Oh. PU orang panggil. Maknanya, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan maknanya, tuan-tuan. Walaupun tak dulu dalam bidang apa pun. Tapi orang akan panggil. Nampak muka tuan nampak macam nur lah. Dia kata macam tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia orang kata apa? Letak title kat depan tu. Dia nampak lain macam sikit. Kan? Al-Fadhi. Ustaz Mustafa dia panggil. Lain macam, tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan. Jadi nak beritahu, tuan-tuan. Kadang dia tak ada mengaji apa pun. Orang suka. Hari ni sebab apa? Dengan letak title kat depan tu. Boleh cari makam, kata dia. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kata semua lah, kan? Betul tak? Ni kita cerita fenomena berlaku dalam masyarakat kita hari ni, tuan-tuan. Saya nak beritahu apa? Yang betul-betul fakah, dia ni orang alim dan sebagainya, support lah. Kan bagi duit zakat. Mudah dia mengajar ke sana kemari dan sebagainya. Kan? Kena pula ustaz bawa kancil je. Dia pun kata pula, Allah ustaz. Dah ramai. Kancil pula tu. Betul tak? Kena pula ustaz bawa backfire. Allah. Kayanya ustaz ni. Kerja apa? Kata dia. Tuan-tuan. Salah. Hari ni susah, tuan-tuan. Yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada pergi kuliah tu. Jamaah dijemput lah. Kan? Dia tanya, ustaz nak bagi apa? Saya kata tak, saya tak letak harga. Mana boleh kena lah, dia kata. Ustaz lain tak ada apa? Saya tak ada. Saya kata pasal apa tak? Tak, saya buat meniaga dah. Oh, ustaz pun meniaga Yalah, meniaga tu kan pendapatan kita. Mengajar ni tanggungjawab saya sebab saya dalam bidang takhasus syariah bahasa Arab. Kena belajar lah. Kalau tak, saya pun lupa. Tahu tak? Meniaga lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan asatizah kita. Guru-guru kita, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada ni dekat-dekat taman kita dan sebagainya. Dia ajar mengaji anak kita. Support dia. Bantu, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beri duit zakat kat dia. Beri sumbangan kat dia, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. At least kita bantu dia. Dia mengajar anak karya kita. Dia mengajar anak-anak taman kita, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi kebaikan dan barakah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan mengaji. Dia sibuk dengan memahami Al-Quran. Memahami fiqah, hukum hakam dan sebagainya. Maka menjadi satu tuntutan dan kewajipan untuk kita. Bukan hanya orang yang belajar. Orang yang mengajar juga. Layak juga diberikan zakat, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbeza jika ia sibuk melakukan ibadat-ibadat yang sunat.
dan sentiasa berkhalwat, yang mana ia tidak diberikan zakat, andainya berupaya berusaha dan bekerja serta menabung pembelajarannya, demikianlah yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar rahimakumullahu ta'ala. Dia kata beza dengan orang yang buat ibadat tapi malah nak bekerja. Itu beza. Kan yang tadi, dia sibuk dengan belajar. Kan? Orang di madrasah, di pondok ke, di tempat pengajian ke dan sebagainya, kan di universiti ke, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia memang fokus belajar. Begitu juga orang yang mengajar. Yang ni dia kata berbeza dengan orang yang dia sibuk buat ibadat tapi malas nak bekerja. Betul? Jangan kita ni rajin ibadat, kerja malas. Jangan. Tuan-tuan, kerja kena rajin. Ibadat pada waktu malam. Siang hari untuk kita bekerja menggunakan tulang pak kerat tangan kaki ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja, untuk berusaha, manjada wajada. Siapa yang berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Sebab itu kita kena jadi orang yang rajin berusaha tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rajin berusaha, rajin bekerja tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan bagi rezeki yang melimpah ruah. Pasal apa? Rajin berusaha dan rajin bekerja tuan-tuan. Ada seorang sahabat tu tuan-tuan, sebut apa pandai semua. Kan, rumah pintu tak boleh, tonggo rosak boleh repair. Kipas tak ada, beli dekat hardware, pasal rumah dia tuan-tuan. Kan, dia orang tu kata ni, panggil tuan-tuan, dapat pendapatan. Tuan-tuan, sebab dia rajin. Tapi kalau dia sendiri malas tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni kipas pun suruh upah orang juga. Tuan-tuan, maksud kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak dayalah nak nolongnya. Kan? Sebab apa? Tak berusaha tuan-tuan. Tapi kalau berusaha tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dapat. Sebab itu dia kata, kalau buat ibadat tapi malas bekerja, ini tak masuk pada kategori yang kedua ni untuk kita bagi duit zakat tuan-tuan, kerana dia sihat tubuh badan. Kam sihat tubuh badan, tangan, kaki dan sebagainya, tapi malas. Itu tak boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey, itu golongan yang kedua. Dan lagi kata Musannif rahimahullah Ta'ala, golongan yang ketiga, iaitu para amir. Iaitu orang-orang yang diminta oleh imam supaya mengutip zakat, yang menjaganya, yang mengurusnya dan membawanya dan sebagainya. Lagi-lagi tugas-tugas yang diperlukan. Semua mereka itu diberikan zakat sebagai upahan. Iman dan qadhi tidak termasuk dalam kategori amil. Kan maknanya orang yang jadi amil zakat memang ditugaskan untuk mengutip zakat, maka wajib ataupun boleh kita beri kepada dia duit zakat kerana memang tugasannya untuk mengutip zakat. Tak masuklah tok imam, qadhi dan sebagainya, itu tak masuk. Ini masuknya kepada amir yang ditugaskan untuk mengutip zakat. Andainya bahagian amir itu lebih daripada kadar upahan, maka yang lebih itu hendaklah dipulankan kepada golongan yang lain. Andainya bahagian amir kurang daripada kadar upahan, maka hendaklah dicukupkan dengan diambil daripada harta kepentingan kaum muslimin seperti harta Baitumal. Biasanya begitulah. Ada dia punya peratus, dia berapa peratus amir tu dapat, dia ada persen dia. Kan, amir tu akan dapat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak cukup, kan Baitumal akan support. Kan Baitumal akan bantu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Baitumal ni kan tempat dihimpunkan harta orang Islam yang tak tuntut. Maknanya dikumpulkan tuan-tuan. Bila dia dikumpulkan dan duit tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya apa? Tujuan nak bantu orang Islam. Kan nak tolong orang Islam tuan-tuan,
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab ada konsep Baitul-Mal ni. Nak bantu orang Islam yang susah. Kan masalah-masalah di kalangan orang Islam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok guru kafah, tuan-tuan, sebahagiannya daripada negeri, sebahagiannya daripada Baitul-Mal. Kan support daripada Baitul-Mal, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perkara lainlah. Nak beritahunya, banyak peranan. Kan dengan adanya duit ataupun dana daripada Baitul-Mal, banyak aktiviti-aktiviti ataupun program-program kebajikan yang berkait dengan orang Islam. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang melibatkan perubatan. Kan yang melibatkan perubatan, dia tak mampu nak bayar. Kena pula asnaf. Baitul-Mal bayar. Zakat bayar. Tuan-tuan dia buat operation 4-5-6 ribu, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya cek tengok, rupanya dia ni ahli ataupun golongan asnaf, maka bayar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kan program ataupun perkara yang mana kan hasil duit yang dihimpunkan dalam Baitul-Mal dan tujuannya untuk nak membantu orang Islam. Sebab tu konsep tabarruk, tabung. Konsep wakaf. Kan konsep takaful. Kan lagi apa lagi? Konsep ta'awun. Ta'awun, membantu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu diajar dalam ajaran Islam. Supaya orang Islam ni jangan meminta-minta. Kan jangan minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang kaya, orang yang ada pendapatan, kan syarikat yang ada yang boleh mengeluarkan zakat dan sebagainya, hasil daripada kumpulan dana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disatukan dalam satu kan akaun, kan maka diagihkan, dibantukan. Kalau inilah caranya tuan-tuan, maka orang Islam takkan susah. Kan takkan susah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat kita mudah dibantu. Kan senang dibantu, kenapa? Kerana ada dana yang boleh membantu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kena bantulah. Kan syaratnya kena bantu. Jangan tayam dekat tuannya. Kan kita punya duit kutipan dana sekian-sekian, kan 278 bilion contoh kata. Kan tunjuk saja tuan-tuan. Tapi bantu kurang. Pengeluaran di mana? Wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi saya tak katalah negara kita ni, mungkin negara kita ni baik kot. Kan nak sebutnya tuan-tuan cara peragihan. Orang tak petikai. Orang petikai dapat kadu, sebab itu di kalangan orang nak bagi itu dia berkira. Sebab apa? Sebab dia nak kepercayaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan. Kan supaya duit tu dapat sasaran kepada masyarakat bawahan. Orang yang betul susah. Susah yang dikategorikan. Kalau diselotok balik, ditengok balik tuan-tuan, pasal apa dia susah? Apa dia ni? Dia ni sakit ke? Kan macam mana tempat rujukannya? Macam mana bimbingannya? Begitu, begini dan sebagainya tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beritahunya, kalau itu caranya guna dana Baitul-Mal, zakat dan sebagainya, maka tak ada orang susah. Sebab tu tuan-tuan, orang Islam terjamin di bawah pengurusan, pentadbiran yang menempati cara Islam tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jujurlah. Kan kena jujur tuan-tuan. Jangan duit zakat, 2 untuk hang, 1 untuk aku. Jangan. Ataupun belanja benda tempat lain. Kan guna pada bukan tempatnya tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak sepatutnya. Naknya tuan-tuan, bantu orang susah. Kan orang yang betul-betul memerlukan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lagi golongan yang keempat. Siapa lagi yang patut kita bagi zakat? Golongan yang keempat, mu'allafatu qulubuhum. Atau orang-orang yang dijinakkan hati mereka, iaitu 5 perkara. Siapakah
siapakah orang yang mana dijinakkan hatinya? Kan disebut oleh musannif rahimakumullah ta'ala 5. Orang yang mana dikategorikan hatinya dijinakkan. Iaitu yang pertama, orang kafir yang baru memeluk Islam dan keimanannya masih dhaif, masih lemah. Ia diberi zakat supaya imannya menjadi kuat. Orang kafir baru masuk Islam. Maka kena jaga. Sebab tu kita dari sudut ni memang kita jaga. Ada rumah penempatan dia. Kan ada kelas. Ada transport, kadang pergi ambil, pergi hantar. Kan program tahunan, program mingguan, bulanan. Tuan-tuan yang dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya tahu ni bukan apa, saya ceramah. Mu'alaf, program-program mu'alaf. Ada ketika tu pejabat agama Islam daerah Hulu Langat jemput. Maka dia sebut benda ni. Jadi Alhamdulillah. Kan tuan-tuan yang dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jaga. Kan dijaga tuan-tuan yang dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hasil daripada duit zakat, maka diberikan kepada mu'alaf. Kan yang mana hatinya dijinakkan, kan makna kata supaya dia strong, dia kuat dan dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang baru memeluk Islam, memeluk agama Islam. Dan keimanannya masih, maknanya orang yang baru memeluk agama Islam dan ia seorang yang dihormati dan dimuliakan di kalangan kaumnya serta menjadi ikutan kaumnya. Ia diberi zakat supaya hatinya terus kukuh, pegangannya dengan agama Islam, atau supaya kaumnya mengikut jejak langkahnya, menganut agamanya. Ini yang kedua. Contoh, kita Islamkan Tok Batim. Kena jaga Tok Batim betul-betul. Maknanya tuan-tuan, jangan pagi Islam, petang keluar balik, jangan. Kan, yang ni yang jadi masalah tuan-tuan. Islam mudah nak follow up tu. Nak jaga tu tuan-tuan, yang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu memang agak sukar dan agak payah tuan-tuan. Sebab tu bukan senang nak duduk dalam pedalaman. Tuan-tuan duduk pedalaman nak pergi satu tempat, naik sampan pula tu. Kan duduk pula rumah panjang pula tu. Air susah, telefon payah. Kan makna kata tuan-tuan, betul tuan-tuan. Di sebelah Sabah, Sarawak tuan-tuan, di kalangan pendakwah-pendakwah kita sampai duduk berbulan di situ. Semata-mata berkampun untuk nak menyampaikan dakwah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cumanya pegang pada ketua. Bila ketua tu kita pegang dan di samping itu dakwah betul-betul, faham betul-betul, jaga betul-betul tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mereka yang di bawah dia, follower dia, pengikut dia akan baik. Tapi kalau ketua kita tak jaga dengan baik, kok nanti pengikut pun tak baik tuan-tuan. Sebab itu kita nak mengislamkan, dicari di kalangan ketua-ketua. Kan ketua-ketua ini kita yang kena dakwah dia, kena tarik dia, kena cerita tentang agama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu dia kata, maka bila kita jaga betul, insya-Allah kan dia takkan keluar Islam. Syaratnya kena jaga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan. Yang ketiga, orang Islam yang bermukim di sempadan bagi menghalang orang-orang kafir yang mahu memerangi negeri Islam. Ini di kalangan tentera-tentera. Orang-orang Islam yang mana dia duduk di sempadan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan dia sentiasa menjaga sempadan ataupun benteng agar tidak dicerobohi daripada orang-orang kafir. Maka yang ni patut kena bantu juga. Disebut juga kan dijinakkan hatinya supaya apa tuan-tuan? Supaya hatinya bila dijaga dengan baik, maka dia rasa senang, dia rasa selesa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam. Sebab tu saya teringat kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhutang tuan-tuan dengan orang bukan Islam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhutang, tapi Nabi tak naklah berhutang sangat. Nabi nak sebutnya
akhlak bila kita berhutang dan kita cepat bayar. Nabi nak tunjuk kuduah, contoh yang baik. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dengan orang bukan Islam. Dengan orang Islam pun kita kena jaga tutur kata. Kita kena jaga perangai, tingkah laku, kelakuan dan sebagainya kena jaga. Dengan orang bukan Islam, lagi-lagi kena jaga. Kalau orang Islam kita kena jaga akhlak, orang bukan Islam, lagi-lagi kita kena jaga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi pinjam, Nabi cepat bayar. Nak menunjukkan bahawasanya akhlak pinjam, bayar. Kan? Dan Nabi nak menunjukkan tingkah laku yang baik, hubungan, muamalah dengan orang Islam ataupun dengan orang bukan Islam, kita kena menunjukkan contoh-contoh yang baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu agama Islam ini bukan hanya sekadar solat, bukan hanya sekadar kita keluar zakat, bukan hanya sekadar kita mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena tunjuk contoh akhlak yang baik. Bagaimana hubungan sosial masyarakat kita, kelakuan kita, tingkah laku kita dengan khalayak ramai, orang ramai tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga boleh menjinakkan hatinya. Tuan-tuan, jinakkan hati dia sebab apa? Sebab dia friendly dengan kita. Dia tak datang surau. Kita pun jumpa, Assalamualaikum, salam. Macam mana? Okey ke? Sihat ke? Lama tak nampak. Okey ke? Macam mana? Okey ke? Demam ke? Apa dan sebagainya? Okey. Sekali. Jumpa lagi, tegur lagi. Jumpa lagi, tegur lagi tuan-tuan. Buat ramah kat dia. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuan supaya dijinakkan hati. Kena pula tuan-tuan dia ketua masyarakat. Tuan-tuan, ketua JJKKK contoh. Kan ketua blok ke kursi tu, kursi ni tuan-tuan. Dan kita menunjukkan akhlak yang baik. Kan contoh hubungan yang baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia friendly dengan kita tuan-tuan, kita tunjuk akhlak baik, maka dia mudah nak berkawan. Dalam masa yang sama kita nak menarik dia supaya dia datang surau, datang masjid. Bila dia datang ke surau, ke datang masjid, tuan-tuan kira tuan-tuan beruntung lah tu. Tuan-tuan, bukan senang nak ajak orang datang surau. Tabligh pun tuan-tuan, Assalamualaikum, salam. Tak ada. Dia kata. Macam mana tak ada? Suara bunyi. Macam cerita Piramli tu kan. Belalam, kalau orang datang cakap dengan orang tu, ayah tak ada. Bapak tak ada, kata dia. Kan? Belalang ni pula orang jujur. Bapak bilang, bapak tak ada. Macam mana bapak kamu bilang bapak tak ada? Mana tuan-tuan? Gitu bukan senang nak ajak orang. Pergi ketuk, pergi salam, awak tak ada kerja lain ke? Kan? Kami tahulah nak pergi surau ke, nak semayam ke. Kena pula tuan-tuan. Okey tuan, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak terjun dalam tu. Tak mampu. Kena pula tu. Abang, keluar 3 hari ke abang? Kau orang rumah tanya. Macam abang ni, gitu kan dan sebagainya. Padahal benda baik. Contoh, tuan-tuan. Kita PR kita baik. Kan makna kata, hubungan kejiranan kita baik. Depan, belakang dan sebagainya baik. Tujuannya apa? Target nak bawa dia ke surau. Tujuannya nak suruh dia datang ke surau. Nak suruh dia solat berjemaah. Nak suruh dia ni beribadat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, nanti di akhirat nanti tuan-tuan, kita akan rasa menangis. Kita menangis tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan kalau kita ditakdirkan masuk syurga, tiba-tiba kita tak ajak saudara mara kita? Yang kena tu pula maknanya tuan-tuan yang menjerit, yang minta tolong tu, kan, yang terasa sakit dan sebagainya, sesaan tu rupanya di kalangan ahli keluarga kita. Di kalangan ahli keluarga darah daging kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menangis tu jiran dan juga sahabat kenalan kita tuan-tuan. Rupa-rupanya masa hari tu kita tak pernah ajak dia datang ke surau. Tak pernah ajak datang ke masjid.
Tak pernah jemput dia. Yang datang jemput, Mat, mana? Apa lagi? Ngetih takwa. Dia kata. Yang tu ya tuan-tuan. Mulut tak pernah cakap. Jom. Mana? Malam ni ada kuliah. Dia nak marah, tak marah itu nombor 2. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, kita berkawan dengan orang bukan Islam. Pernah tak kita cakap? Anti nak tahu tak tentang ajaran Islam? Bagi buku. Saya nak bagi buku ni satulah. Buku terjemahan ni. Bagi tuan-tuan. Niat kita untuk nak cerita tentang agama kita. Betul tak? Tentang Islam tuan-tuan yang ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita nak cerita, tunjuk contoh akhlak yang baik. Jangan kita maki hapun dia. Jangan kita peli dia, hina dia, kata nista pada dia dan sebagainya tuan-tuan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Nak sebutnya tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bab zakat, kita kena support, jaga, tolong. Kalau tak mampu zakat, kitalah yang tunjuk contoh-contoh yang baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW, Allah Taala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kan Nabi ni dia dah tahu dah. Orang kafir Quraisy dah tahu dah tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal siapa Muhammad. Muhammad ni dia kenali. Sebab apa? Attitude dia al-amin. Attitude tu, perangai dia jujur. Sebab tu Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebab dia orang muda. Yang kata pula, Nabi pun Khadijah kahwin muda, kata kita pun cari orang muda lah, kata dia. Tak. Kan maknanya tertariknya Khadijah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Kejujuran dia. Kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menguruskan perniagaan dengan baik. Meletakkan kepercayaan yang tinggi Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Bahkan orang kafir Quraisy meninggalkan barang-barang dagangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ada cerita dia nak test pekerja dia, letak duit tertinggal tuan-tuan. Saja tertinggal. Nak tengok hilang ke tak hilang. Kan? Kalau hilang tuan-tuan ataupun tak cukup, maknanya dia tak jujur. Ataupun bagi PT cash, nak tengok dia bawa tunjuk tak resip ke dan sebagainya. Ataupun duit terlebih RM1 tuan-tuan, ada orang RM1 sanggup hantar balik. RM1 tuan-tuan sanggup hantar balik. Ataupun cari balik, ya Allah, siapalah tadi tertinggal RM1 ni. Kan cari balik lepas letak kat kedai tu. Kan siapa nama sekian-sekian, rupa sekian-sekian, kan ni duit tertinggal pada tarikh sekian-sekian tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang jujur. Ada orang dia kata, Allah, RM1 je pun nak kira. Mana ada orang begitu? Bukan masalah nilai, masalah attitude. Kan perangai tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai inilah yang mana kita nak jadi orang seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran dia, dengan kemuliaan dia, dengan kehaibatan dia, dengan contoh hasanah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab itulah golongan yang bukan Islam tertarik dengan Islam dan memeluk ajaran Islam. Tuan sekalian, sebab tu kita jangan jadi orang yang benci Islam sebab kita. Orang tu tak suka agama dengan sebab tu. Kan jangan asbat kita orang benci agama Islam. Jangan. Kan jangan orang menyampah tentang Islam sebab datang daripada kita. Jangan. Sebab tu kita kena jaga. Jaga akhlak, jaga tingkah laku. Dalam WhatsApp ke jangan sampai berasap tuan-tuan. Kan makna kata jaga adab dan jaga akhlak. Supaya pergaulan hidup kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menepati apa yang diajar oleh ajaran Islam, dan insya-Allah dengan itu kita selamat dunia dan juga di akhirat. Sebab itu di sini dia kata tawan ketua. Lagi golongan yang mualaf ni yang boleh menjinakkan hatinya
orang yang boleh menentang kejahatan pihak yang merdeka melawan raja. Bantu orang yang boleh menentang kejahatan pihak yang mana yang dia tu merdeka. Kan makna kata kita membebaskan dia. Kan makna kata menolong dia dan membantunya daripada dia jadi hamba abdi. Dan kita menaikkan martabat dia. Dia menjadi orang yang bebas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang yang mengutip zakat daripada pihak-pihak yang enggan mengeluarkan zakat. Kan mereka enggan mengeluarkan zakat. Kan tak nak keluar zakat. Kita pergi jumpa. Dan kita cerita tentang kepentingan keluar zakat. Asbat ada duit zakat. Boleh bantu ni, boleh bantu tu dan sebagainya, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapatlah dia keluar zakat. Baik itu tuan-tuan, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang Allah Taala sebut, aqimus salah wa atuz zakah. Hudan lil muttaqin. Kan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Kan orang yang beriman kepada Allah, sifat orang yang bertakwa yang disebut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia percaya kepada perkara yang ghaib. Di samping itu dia mendirikan salat wa atuz zakah. Dia mendirikan salat dan juga dia mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia membelanjakan rezekinya. Kan makna kata dia mengeluarkan zakat, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua perkara ini, salat, zakat, tuan-tuan, salat melibatkan fizikal. Kan, kita punya fizikal, korban, kita korban masa, kan korban tenaga, kita sanggup spend masa kita untuk salat, mendirikan salat, tuan-tuan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tanda orang beriman, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia on time mendirikan solat. Dia tak ada melewatkan solat. Dia tak ada tangguh solat. Ataupun mentakhirkan solat. Ataupun bermain-main tentang solat. Kerana dia meletakkan dia sebagai orang Islam. Yang mana orang Islam yang nak berjaya dunia dan akhirat, dia kena jaga solat. Dan Allah Ta'ala nak tengok boleh ke tidak dia ni mendirikan solat dan menjaga solat dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh korban masa ke tidak 5 saat meminit? Boleh korban masa ke tidak? Kan? Menggunakan segala fizikal nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan solat. Di samping itu bukan hanya solat, wa atuz zakat, dia kena keluarkan zakat. Bila mana cukup haul dan nisab, kan keuntungan yang dia dapat, laba yang dia dapat, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh sayang. Dia tak boleh sayang dengan hartanya. Yang tadi, dia tak boleh sayang untuk dia nak mendirikan salat. Kan makna kata dengan sebab dia sayang kawan, dia sayang sekian, dia tak mendirikan salat. Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ada harta, Allah Ta'ala uji. Kan adakah dia sayang dengan hartanya sehingga menyebabkan dia tidak mengeluarkan zakat, tuan-tuan. Menjadi hubbul ma', cinta kepada harta. Sayang kepada harta, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kepada kebendaan material sehingga menyebabkan dia lupa dan dia ingkar melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ingat, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan bukan silap harta tu, kekayaan itu. Yang silapnya kita jangan letakkan dalam hati kita. Kan harta kita miliki, tetapi kita jadi seperti Abdul Rahman bin Auf. Kita jadi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan kita jadi seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Kita jadi di kalangan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia memiliki gedung, memiliki kekayaan, tetapi dia tidak terikut
ataupun termakan ataupun terlalai dengan perkara-perkara tersebut semata-mata dia cinta Allah lebih daripada segala-galanya. Dia sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya, tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti akan ada penyakit yang Nabi sebut al-wahnu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia al-wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan mati. Kan cintakan dunia, takutkan mati. Kan cinta terlampau dunia ni, sehingga apa? Dia rasa dia tak mati. Kan dia rasa dia tidak akan mati. Tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Justru itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit kita sambung daripada perbincangan kita ini berkenaan dengan golongan-golongan yang mana ditetapkan oleh syarak untuk kita memberikan zakat, menyampaikan zakat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi peringatan kepada saya yang menyampai dan juga sidang jamaah muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itulah, insya-Allah nanti kita sambung balik golongan yang kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Insya-Allah kita akan cerita lagi dia punya penerima zakat yang telah ditetapkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Ada soalan, tuan-tuan?